kalau dalam aspek pindaan perlembagaan, Sufi, saya melihat macam ni. Kalau kita masih ingin berpegang, contohnya apa yang dititahkan oleh Sultan Selangor, menitahkan supaya mengkaji pindaan, kerana baginda melihat bahawa kalau kita baca undang-undang bertulis perlembagaan persekutuan ini, dah memang macam tu. Kan dia ada pengecualian, kita tak boleh nak buat kalau masuk bawah federalist, dan itu keputusan mahkamah berdasarkan dokumen bertulis, dan kita kena hormati. Kita mesti hormati keputusan mahkamah kerana mereka menilai berdasarkan dokumen perlembagaan. Itu tugas mereka. Apabila ada cabaran, itu tugas mereka. Sebab itu baginda Tuanku kata, mungkin nak dapatkan keputusan yang berpihak kepada Majlis Agama ni dah susah. Sebab kedudukan perlembagaan. Jadi Tuanku mencadangkan pindaan. Jadi apa nak pinda? Kan, antara perkara yang kita boleh pinda ialah senarai negeri. Sekarang ni senarai negeri ada preclusion clause, ada frasa pengecualian yang mana dia kena exclude kalau benda tu masuk dalam senarai persekutuan. Mungkin kerajaan boleh lihat perkara ini ataupun jawatan kuasa yang ditubuhkan boleh melihat perkara ini. Bagaimana kita nak, sama ada cadangan nak buang je preclusion clause ni. Kan, tapi mungkin tak semudah itu, kena ada kajian. Kan, mungkin kita perhalusi item-item di bawah senarai negeri yang kita boleh buat. Contohnya kita detailkan, sebab dia ada ketidakseimbangan sikit kat sini. Dalam senarai persekutuan dia buat 1 2 3 4 5 sampai A B C sampai K, panjang lah. Tapi dalam senarai negeri ni dia buat satu perenggan. Jadi ada ketidakseimbangan. Jadi mungkin kita pinda, kita bagi 1 apa, 2 apa, 3 apa benda tu supaya jelas apa yang negeri boleh buat, dan itu boleh dipinda. Dan juga satu lagi, boleh dipinda untuk memperkasakan mahkamah syariah dengan memperkemaskan artikel 1211A. Kan, artikel 1211A bercakap tentang bidang kuasa mahkamah syariah secara eksklusif, tapi dia tak detail. Kan, apa bidang kuasanya? Contohnya kita bercakap hari ini tentang isu murtad. Tapi rata-ratanya orang akan kata murtad ni mesti pergi mahkamah syariah. Tetapi masih ada cabaran. Kan, bila mahkamah syariah putuskan, oh tak, dia masih Islam, tapi dia cabar di mahkamah sivil. Jadi masih berlaku pertindanan-pertindanan sebegini yang mana kalau kita boleh pinda clearly, ini bidang kuasa mahkamah syariah. Kalau murtad, ini bidang kuasa mahkamah syariah. Ini dan kita detailkan, maka mungkin itu adalah satu usaha yang baik untuk memberikan ataupun memberikan titik noktah kepada polemik yang panjang ini. Cuma satu lagi, Sufi, pindah perlembagaan itu satu perkara. Keduanya, kita perlu tengok enactment kita balik. Kan, satu yang section yang dah terbatal kita buang, tapi ada banyak cara untuk kita buat enactment, sebab Mahkamah Persekutuan kata kalau benda ini adalah untuk umat Islam sahaja, dari aspek akidah, dari aspek ibadah ataupun kesucian institusi, dan dari segi akhlak, negeri boleh buat. Sebenarnya banyak perintah-perintah agama Islam dari segi akhlak. Cuma saya ada cadangkan dalam beberapa tempat lain. Saya kata, contohnya, kita tak boleh nak buat undang-undang pelacuran. Sebab pelacuran ini masuk dalam subjek persekutuan. Masuk dalam tajuk criminal law dalam persekutuan. Kita tak boleh buat pelacuran. Sekarang telah dibatalkan. Tetapi kita boleh buat undang-undang berkenaan akhlak. Contohnya, wanita dan lelaki Islam perlu menjaga kehormatan mereka, kan, perlu menjaga maruah mereka, dan sekiranya mereka dengan sengaja mendedahkan maruah dan mendedahkan terlibat dalam aktiviti tidak bermaruah yang mendedahkan aurat mereka, mendedahkan maruah mereka, maka dari segi aspek akhlak mereka bersalah dan mereka boleh dihukum. Kita tidak haramkan pelacuran dalam enactment, tapi kita haramkan aspek mencemarkan maruah, mencemarkan kehormatan dan sebagainya. So kita kena tweak sikit lah, kan, yang mana mengikut lenggok dan keputusan Mahkamah Persekutuan yang telah membuat penilaian. Jadi kita ikut. Sebab tu saya dengar Dr. Sam pun telah katakan akan kaji enactment Terengganu supaya mematuhi perlembagaan persekutuan. Itu semangat kita. Kita fight, kita argue, kita hujah di mahkamah. Tapi bila mahkamah buat keputusan, kita hormati. Walaupun kita ada hujah, kita ada pendirian yang berbeza, kita hormati dan kita cuba lakukan usaha-usaha yang banyak sekali boleh buat untuk suit dengan kedudukan undang-undang yang telah dilakukan, yang telah dinyatakan.